ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersua, untuk bersia kembali di dalam kisah seram alam jin. Saya ni masih lagi dalam keadaan proses menggapai tahap kesihatan untuk beransur pulih. Jadi mahu tak boleh nak bersuara dengan lantang macam biasa. Kena slow and steady. Janji cerita daripada pengirim saya dapat paparkan kepada korang semua setiap minggu. Walau apapun saya mohon bagi mereka yang baru terjatuh, bagi mereka yang baru tersungkur di dalam lubang kisah seram alam jin ni, saya mohon tekanlah button subscribe supaya kita sama-sama dapat menikmati hiburan kisah seram yang dilalui oleh pihak pengirim di luar sana. Kisah seram malam ini dikirimkan daripada saudara Ikram, di mana pengalaman yang dilalui yang akan dikongsikan oleh beliau ini sama sekali tidak dapat dilupakan untuk satu tempoh yang agak lama. Pada tahun 2017, Ikram baru saja menamatkan status bujangnya dengan bernikah bersama pasangan pilihannya yang bernama Farah. Jadi sepanjang tahun 2017 ini boleh dikatakan sudah banyak tempat yang mereka sudah kunjungi. Mereka menikmati detik-detik masa bersama sebagai pasangan suami isteri. Tidaklah sehingga pada bulan September tahun yang sama, iaitu tahun 2017, Ikram dan isterinya melawat dan melancong ke ibu kota Melaka, bandaraya bersejarah, di mana tanpa mereka sedari mereka telah menginap di salah sebuah penginapan yang penuh misteri. Di manakah lokasi sebenar penginapan yang dimasukkan oleh saudara Ikram itu? Tidaklah dinyatakan oleh saudara Ikram atas tujuan tidak mahu mengundang masalah pada beliau dan juga terutamanya kepada kita semua dalam kisah seram alam jin. Cuma Ikram boleh berkongsikan nombor unit penginapan itu. Nak tahu tak apa nombornya? Nanti sabar dulu, nanti saya bagi tahu nombor penginapan tu. Macam biasa, bila pertama kali masuk dalam ruangan penginapan tu, pada pandangan pertama Ikram sangatlah berpuas hati sebab semua dekorasi di dalam tu semuanya perkakasan yang serba moden dan serba baru. Sedikit gambaran kepada kita semua. Kata Ikram, di unit penginapan ini bilik tidurnya ada 3. Bilik airnya pula ada 2, termasuk di dalam bilik master bedroom, dan ruang tamunya pula berhubung secara terus dengan ruang dapur. Mesti korang berfikir, kenapa tak duduk di hotel? Kenapa perlu duduk di penginapan yang ada 3 bilik walhal mereka berdua je pun? Begini, disebabkan Ikram dan isterinya pergi melancong pada waktu kemuncak dan juga membuat tempahan penginapan pada saat-saat yang terakhir, jadi semua hotel di pusat bandar sudah fully book. Yang tinggal hanya sisa-sisa yang ada je lah. Memandangkan unit penginapan mereka yang pilih ni nampak moden dan juga harga pula diskaun 50%, maka adalah satu tindakan yang bijak untuk Ikram tidak menolak tawaran yang diberikan oleh ejen penginapan ni. 50% kot, murah tu. Berbalik semula kepada keadaan tadi, di antara ketiga-tiga bilik ini, mestilah Ikram dan isterinya memilih untuk tidur di bilik master bedroom. Cumanya yang menjadi persoalannya sekarang ini, masa Ikram masuk di dalam bilik master bedroom, kenapa almari di dalam bilik tu sudah terbuka luas? Dan dalam masa yang sama, kenapa dalam bilik air dekat dalam bathtub ada sisa-sisa helaian rambut yang panjang? Kenapa?
Pada fikiran Ikram, mungkin housekeeping sebelum ni terlepas pandang agaknya. Lagi-lagi bila waktu kemuncak macam ni, mestilah keadaan jadi agak kalang kabut kan. Sebab ramai yang akan keluar masuk dalam keadaan waktu yang singkat. Husnuzon, fikir positif je. Dipendekkan cerita, malam tu bila dah penat berjalan, makan-makan, pusing-pusing di kota bandaraya bersejarah Melaka ni, mereka pun pulang dan akhirnya tidur kepenatan. Pada jam anggaran pukul 3 pagi, Ikram ni terjaga dari tidurnya sebab nak buang air kecil. Bila dia bertukar daripada posisi tengah baring kepada posisi sedang duduk, perkara pertama yang dia nampak dan dia dengar adalah: 1. Almari di dalam biliknya sudah terbuka luas kembali. 2. Ada bunyi bilik air terbuka di dalam tandas dalam master bedroom. Ikram rasa sebelum tidur tadi pintu almari itu tertutup, air dalam tandas pun tak terbuka, ditutup dengan rapi. Ini pelik ni. Ikram masih lagi husnuzon, berfikir secara positif. Sangkaan Ikram, alahai, ini mesti bini aku ni pergi buang air kecil tapi lupa dah tutup bilik air semula. Ikram bangun, tutup pintu almari, pergi tandas, buang air kecil dan tutup bilik air yang terbuka tu. Disebabkan alang-alang dah bangun, Ikram pun pergilah minum air dekat dapur. Masa inilah getir-getir gangguan tu mula berlaku. Sesudah minum air di dapur, bila Ikram ni melangkah semula nak menuju ke arah bilik, tiba-tiba dia terlihat ada satu pergerakan kain putih yang keluar daripada almari baju di dalam biliknya menuju ke dalam tandas. Saya ulang lagi sekali, Ikram di luar bilik. Ikram dapat lihat dalam bilik pintu almari terbuka semula. Kemudian ada kain putih berambut panjang terapung bergerak dengan laju masuk ke dalam bilik air di dalam bilik master bedroom tu. Walaupun bilik air tu lampu ditutup, tetapi masih lagi boleh kelihatan samar-samar benda lembaga berbaju putih berambut panjang tu ada di dalam bilik air tu. Ikram tergamam. Apa benda yang dia dapat tengok ni? Kejap. Ini bukan dalam filem wayang. Ini bukan cerita daripada mulut orang lain. Ini real. Ini realiti. Betul-betul berlaku depan mata Ikram. Agak lama juga Ikram ni termenung memikirkan dengan apa yang dia nampak tadi tu. Pada mulanya dia bersungguh-sungguh nak menafikan dengan apa yang dia nampak. Tapi tak boleh. Sebab dah memang jelas-jelas yang dia nampak itu adalah jin setan. Tak lama kemudian, selang beberapa saat selepas itu, terdengar semula bunyi air di dalam bilik air itu. Seolah-olah setan tu pergi buka balik bilik air yang telah ditutup oleh Ikram tadi. Jadi apa yang Ikram perlu buat sekarang ni? Isteri dia tengah tidur lena atas katil. Fikir. Ikram tak ada pilihan lain. Takut memanglah takut, tapi isteri tu wajib diutamakan dahulu. Keselamatan isteri perlu didahulukan dulu. Ikram kena gagahkan juga. Dia terus masuk dalam bilik. Dia tak toleh pun, tak pandang pun pandangan dia ke arah bilik air. Dia hanya fokus melihat isterinya di atas katil saja. Kalau dia pandang bilik air tu, dah kofo-kofo dia nampak benda tu dalam bilik air. Sebab pintu terbuka tu. Yang, bangun sayang, bangun sayang, bangun ya. Lebih kurang macam tu lah bunyi Ikram kejutkan isteri dia. Bila isteri dia dah bangun, Ikram tarik tangan dia pelan-pelan. Sempat jugalah Ikram ni capai beg dia. Dalam beg dia tu ada kunci kereta, ada telefon, ada wallet. Semua barang penting ada dalam beg kecil Ikram tu. Ikram tarik tangan isteri dia, bawa isteri dia keluar daripada bilik tu. Entah macam mana, secara tiba-tiba boleh pula isteri Ikram ni menjerit. Kau isteri dia Farah ni menjerit. Lepas habis menjerit, isteri dia menggigil, menangis ketakutan. Sebab apa isteri dia menjerit dan menangis ketakutan?
Sebab semasa Ikram menarik tangan isteri dia, ketika mereka berdua melewati pintu keluar daripada bilik master bedroom tu, isteri dia sempat lagi menoleh ke dalam bilik air. Masa itulah isteri dia nampak ada sesosok tubuh berpakaian putih sedang melihat, tersenyum ke arah dia dalam keadaan terbalik. Ui, ya Allah, rembang saya sekarang ni, ya Allah. Ui. Bagaimana tu saudara dan saudari? Bagaimana tu korang semua? Korang faham tak situasi tu macam mana? Begini, biar saya bantu korang semua untuk faham situasi yang dimasukkan. Ini adalah lakaran yang dikirimkan oleh saudara Ikram kepada kita semua. Dan saya cuba olah supaya gambaran itu lebih jelas. Gambaran yang saya cuba tonjolkan ini menyerupai kepada situasi ketika isteri dia melihat ada jin setan di dalam bilik air berkenaan sedang memerhatikan beliau dalam keadaan terbalik. Perhatikan, cuba korang selami perasaan isterinya dalam waktu tersebut. Cuba perhatikan baik-baik. Bayangkan. Lengser wangi seliramu tumaken sirmo ojo tangi Ikram tak tunggu dah. Dia bawa isteri dia keluar segera daripada unit penginapan tu. Mana boleh tahan koma. Ini bukan benda yang boleh dibawa main. Kalau setakat nak usik-usik sikit tu boleh lagi diterima akal. Tapi ini dah dikira gangguan mental dah ni. Ikram dan isteri dia pun tak ada pilihan lain. Mereka berdua terpaksa tidur di dalam kereta. Parking kereta dekat dataran Pahlawan Melaka. Tidur dalam kereta sampai ke subuh. Selepas subuh, di awal pagi dalam lebih kurang jam 7-8 pagi macam tu, mereka ni berhubunglah semula dengan ejen unit penginapan tu. Pada awalnya, ejen tu kata tak nak jumpa. Nanti kalau nak check out, letak je kunci dengan kad dalam peti surat. Tapi atas desakan dan desakan demi desakan daripada saudara Ikram, maka nak tak nak, akhirnya ejen tu terpaksa akur dan datang berjumpa juga dengan mereka berdua. Setelah disoal selidik, rupanya ejen tu sendiri tidak mengetahui bahawa unit penginapan tu berhantu dan berpuaka. Dia sendiri pun tak tahu. Tapi yang pastinya, ejen tu kata lagi, unit penginapan di nombor tu memang jarang dihuni oleh para pelawat. Cumanya kalau dah fully book, barulah dia tawarkan unit penginapan bernombor tu. Daripada apa yang Ikram dapat lihat, cara dan gaya percakapan ejen tu memang menunjukkan dia betul-betul tak tahu pasal kisah gangguan di unit penginapan tu. Ejen tu memang tak tahu langsung, tak tahu menahu. Apabila melihatkan keadaan Ikram dan juga isterinya dalam keadaan yang tidak terurus, maka ejen tu membuat keputusan untuk refund semula 100% duit kepada Ikram dan memohon maaf di atas segala kesulitan yang dilalui oleh mereka berdua sepanjang menginap di bilik penginapan nombor tu. Itulah kisah yang dikirimkan dilalui oleh saudara Ikram dan isterinya Farah. Getih-getih cemas, pengalaman pahit dan menakutkan ketika mereka menginap di salah sebuah penginapan di Kota Bandar Melaka bersejarah. Lagi sekali saya tekankan di sini, nama lokasi penginapan tu Ikram tidak nyatakan. Beliau berahsia dengan kita semua. Akan tetapi, saudara Ikram ada kongsikan nombor unit penginapan tu. Korang nak tahu tak apa nombornya? Dengarkan sini baik-baik. Ada 1 abjad 4 nombor yang bermula dengan abjad A 3 1 Terima kasih kepada saudara Ikram dan isterinya Farah. Kami mendoakan agar kalian berdua sentiasa berbahagia, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam bentuk wang ringgit, kesihatan yang baik, atau dikurniakan dengan zuriat yang beriman, soleh dan soleha, patuh kepada kedua ibu bapa, bangsa dan agama. Berikutan dengan penginapan tu pula, banyak faktor kita boleh buat andaian. Sama ada tapak penginapan tu memang keras ke, atau tiba-tiba ada jin syaitan yang datang menyinggah ke, atau memang jin syaitan tu belaan pemilik premis bangunan tu ke,
Atau penginap sebelum ni pergi buang saka ke, benda kotor ke dalam penginapan tu ke? Atau ada orang busuk hati dengan pemilik penginapan tu ke? Atau kan dah banyak atau tu. Banyak faktor gangguan. Jadi tak boleh kita nak putuskan sesuatu perkara tu dengan tepat. Betul tak korang semua? Tak boleh nak tuduh-menuduh. Walau bagaimanapun, kita ni janganlah terlampau ekstrim maupun taksub. Anggaplah ianya sekadar kisah hiburan seram untuk ditonton bersama, untuk didengarkan bersama. Benar atau tidak kesahihannya, tidak perlu kita berdebat, tidak perlu kita bertelagah senama sendiri, tidak perlu kita nak bertumbuk. Buat apa? Cukup memadai kita ni menghormati kisah yang dikirimkan oleh pihak pengirim untuk kita semua. Itu saja. Harus diingat, kita ni dekat dunia ni, dekat bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, masing-masing berbeza-beza pengalaman dan masing-masing berbeza-beza ujian yang perlu kita harungi. Betul tak kalian semua? Terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang sudi hadir, sudi menonton, sudi menghayati dan menghargai butir-butir kisah yang disampaikan. Mohon kerjasama baik pada mereka yang menonton untuk tekan button subscribe, share dan juga like supaya menjadi asbab bertambahnya warga-warga dalam KSAJ. InsyaAllah kita akan bersua lagi di topik bicara dengan kisah-kisah seram yang lebih angker, kisah-kisah seram yang lebih misteri, dan mungkin juga ada kisah-kisah seram yang agak lucu di dalam kisah seram alam jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara.